Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan tugas-tugas khas diiringi oleh para tetamu jemputan khas. Program Rendex 2023 yang dianjurkan pada hari ini merupakan sebahagian daripada program di bawah NADMA, program CBDRM, Community Based Disaster Risk Management, untuk kita menggerakkan rakan NADMA yang ditubuhkan beberapa tahun yang lalu. Kita gerakkan rakan NADMA ini secara organize melalui pendaftaran NGO dan sekarang ini sebanyak 157 NGO yang terlibat dengan misi kemanusiaan dan sumbangan dalam kejadian-kejadian bencana telah secara rasmi menjadi ahli kepada rakan NADMA. Dan program Rendex ini merupakan satu program berbentuk simulasi kerana kita mahu bukan hanya manual dalam pengurusan bencana tersebut diedarkan dan difahamkan kepada semua stakeholders yang terlibat, namun pendekatan untuk melaksanakan simulasi cukup penting untuk membolehkan kita mendapat best practices, amalan-amalan terbaik berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam pengurusan bencana, bukan hanya dalam negara. Sebahagian NGO yang terlibat ini juga terlibat dalam misi-misi kemanusiaan di luar negara. Jadi ini merupakan satu usaha yang perlu mendapat kerjasama semua pihak, dan kita mengharapkan usaha yang dimulakan di peringkat nasional ini juga dapat digerakkan bersama, diperpanjangkan ke peringkat negeri dan juga daerah. Yang kedua, saya ingin maklumkan baru-baru ini Med Malaysia telah mengumumkan bahawa bermula 19 September 2023 ini, Med Malaysia menyatakan akan bermulanya fasa peralihan monsun daripada monsun barat daya kepada fasa peralihan sebelum beralih kepada monsun timur laut yang dijangka pada bulan November akan bermula. Namun kita dapat melihat sebaik saja kita berada sebelum sebenarnya dalam fasa peralihan monsun sekalipun, telah berlakunya bencana, khususnya bencana banjir. Kalau setakat data yang melalui NADMA, sehingga semalam 21 hari bulan September 2023, bermula daripada 19 hari bulan, sebanyak 5 buah negeri, 7 daerah dan 7 PPS telah pun dibuka yang melibatkan mangsa banjir secara kumulatif sebanyak 589 mangsa. Jawatan kuasa pengurusan bencana di peringkat daerah yang dipengerusikan oleh para pegawai daerah yang merupakan unit yang paling asas dalam mekanisme pengurusan bencana negara di bawah arahan MK20 untuk memantapkan persiapan dalam menghadapi risiko-risiko bencana, khususnya bermula daripada fasa peralihan ini hinggalah ke MTL nanti. Saya mengharapkan NADMA supaya melihat, memantau pelaksanaan persiapan ini, khususnya di daerah-daerah yang mempunyai risiko besar untuk berhadapan dengan banjir. Dan kalau kita lihat dari segi risiko ini, berdasarkan kepada data MTL yang lepas, iaitu MTL 2022-2023, kita mendapati sebanyak 89 daerah di seluruh Malaysia yang terlibat dengan bencana banjir. Dan daripada 89 daerah itu, ada 77 daerah yang kejadian banjir itu berulang lebih daripada sekali dalam tempoh MTL November hingga Mac tersebut, sama ada di lokaliti kampung yang sama ataupun lokaliti yang berbeza dalam daerah yang sama. Jadi bagi saya telah arahkan NADMA untuk melihat kepada 89 daerah ini. Ini yang 89 kira hotspot lah. Ya, kira hotspot daerah.
Kita ada hotspot kalau data yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, kawasan-kawasan hotspot ni lebih mikro, mengikut lokaliti. Tapi 89 yang saya sebutkan tadi berdasarkan kejadian insiden banjir MTL yang lepas merupakan hotspot daerah yang mempunyai risiko untuk berhadapan dengan risiko banjir. Begitu juga sekiranya ada keperluan untuk diwujudkan satu akta khusus untuk kita memastikan kita mempunyai kerangka perundangan yang lengkap. Sekarang ni arahan MKN, we are coming with dasar dan kita tengah buat lipas urus sekiranya diperlukan sampai ke tahap kita mempunyai akta khusus dalam pengurusan bencana negara.